ilmu tak dapat kita hentikan walaupun dalam kampus yang terhad ataupun di anda balik ke kampung bagi pelajaran siswa, dan namun ilmu itu tetap jalan lancar dan sempurna dengan adanya kemudahan demi kemudahan teknologi yang membantu mereka untuk dapatkan maklumat. Kita bersama dengan seorang pelajar ataupun siswa Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, itu Muhammad Affan Rostam, yang nak berkongsi bagaimanakah situasi dan cabaran dalam menempuhi musim yang berbeza ini dalam PKPB. Di talian Muhammad Affan Rostam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, lokasi Affan di mana? Saya berada di Maran, Pahang. Okey, Maran. Biasanya anda berada di sekitar Selangor, betul tak? Betul. Okey, dalam kursus apa Affan? Saya dalam kursus komunikasi penyiaran. Oh, memang bakal penyiar ni. InsyaAllah. Okey, bagi anda yang terlibat dalam bidang penyiaran kan, yang perlu kendalikan kamera contohnya, yang perlu keluar mencari tugasan sebagai seorang wartawan katakan. Jadi bagaimana bila ianya hanya bersifat dalam talian? Apa cabaran anda sebagai pelajar jurusan penyiaran ini? Baik, pertamanya terima kasih kepada saya panggil abang lah ya. Abang Petri dan juga seluruh kru produksi daripada MHI kerana sudi berjemput saya untuk berkongsi berkenaan cabaran ataupun rintangan dalam saya berdepan situasi sekarang ini. Dan masa yang sama kita ingin belajar di kampus dan sebagainya. Dan disebut tadi berkenaan cabaran dalam saya mengharungi semester baru, first semester dalam keadaan norma baru macam ni. Tetapi pada saya cabaran itu boleh kata 5 kali ganda lebih besar cabarannya berbanding saya sendiri berada di kampus. 5 kali ganda? 5. Oh, banyaknya. Bahkan lebih lah. Apa yang paling utama dalam 5 tu? Yang mana yang jadi cabaran paling kritikal yang pertama? Saya boleh sebut dari segi tugasan lah. Bila mana kita belajar secara online ni, tugasannya akan lebih bertambah sebab ada certain subjek yang kita tak ada final exam. Jadi tugasan dia akan bertambah. Jadi itu boleh sebut sebagai itulah cabaran jugalah dalam belajar. Sebab anda di semester pertama belum lagi majoring ya? Maksudnya fokus pada yang mana? Saya sekarang di semester 3. 3, okey. Semester pertama dan kedua lebih kepada banyak teori macam tu. Tapi bila masuk semester 3, kita dah masuk intro kepada praktikal macam tu. Maksudnya saya dalam apa, penyiaran ke ataupun ada juga kewartawanan ke, penerbitan program ke macam mana? Ya, penerbitan program mungkin semester hadapan. Untuk semester ni lebih kepada kewartawanan dan juga berita dan sebagainya macam tu. Okey, contoh tugasan kan, biasanya kita ada kerja kumpulan yang menebual tokoh-tokoh tertentu ataupun kerja lapangan, tapi sebabkan ada tempoh perintah kawalan pergerakan masyarakat ini, jadi mungkin terhad sikit dari segi subjek yang nak diterjemahkan tu sebab tak mampu untuk kita keluar ke kawasan tertentu kan. Adakah ia juga menjadi cabaran untuk anda, kerja berkumpulan yang terhalang? Ya. Pada saya, untuk kerja-kerja yang melibatkan perlu keluar, ada bukan setengah lah, kesemua pensyarah mereka faham akan situasi sekarang. Okay. Jadi mereka pun memberikan pemudah cara, menjadi sebagai pemudah cara bagaimana untuk kita selesaikan tugas yang memerlukan kepada keluar. Mungkin mereka memberikan sebahagian jalan mudah supaya kita dapat laksanakan dengan baik. Dan berkenaan tugasan ataupun assignment secara berkumpulan, di situ bagi saya agak mencabar juga sebab kita kalau di kampus kita boleh jom pergi percakapan, kita nak bincang berkenaan assignment ni dan sebagainya. Ataupun di bilik-bilik, tapi untuk dalam keadaan sekarang kita perlu buka laptop, kadang kita perlu buka Google Meet untuk kita meeting sama-sama berkenaan subjek. Jadi itu lebih kepada banyak proses lah kita kata, perlu laptop, internet dan sebagainya. Kelajuan internet macam mana di kawasan tertentu? Kalau di kawasan saya, alhamdulillah setakat ni okey sahaja, semua jenis telco, alhamdulillah. Ada tak dalam kalangan ahli kumpulan yang sukar untuk dikesan ataupun macam ada juga beberapa kawan saya mempunyai masalah dari segi internet. Kadang-kadang bila Google Meet mereka nak masuk tapi tak dengar audio. Kadang-kadang bila mereka masuk tiba-tiba tertendang keluar dan sebagainya. Jadi sukarlah untuk mereka dalam menuntut ilmu dalam keadaan sekarang ni bila mana berdepan dengan cabaran line dan sebagainya.
Itu dia. Jadi bila mana di rumah kan tak dapat di kampus, itu juga tak dapat sentuhlah pelbagai peralatan kamera contohnya. Jadi macam mana nak berkarya supaya sentuhan itu tidak hilang? Uh, pada saya lah perlu adanya connection dengan para pensyarah lah. Kita banyak berkongsi dengan mereka. Tetapi kalau di kuis, macam di kuis, untuk subjek yang banyak kepada praktikal, kami dibenarkan untuk berada di kampus. Bersama-sama dengan pelajar semester pertama, semester 1. Mereka perlu berada di kampus. Dan kami juga boleh membuat permohonan lah untuk berada di kampus. Jadi kalaulah betul-betul berkepentingan untuk berada di kampus kerana ada projek dan sebagainya, maka kita boleh mohonlah. Contohlah. Okey, itu dia. Jadi macam mana dalam tempoh 2 minggu ni kena banyak sabar. Jadi bila masuk semester baru nanti ataupun kembali ke kuis nanti, pastinya banyak ilham lah sebab lama di kampung kan? Ya, betul. Cabaran juga dari segi berada di rumah ni sebab kadang-kadang tak tahu nak buat apa. Mungkin masa tu panjang. Jadi macam mana nak memastikan ada kualiti masa dan juga ada hasil produktiviti terkurang tetapi pada masa sama impaknya tetap berkesan kepada hasil pembelajaran itu. Baik. Pada saya, bila kita berada di rumah ini, kita perlu praktikkan sebagaimana kita berada di kolej. Macam itulah. Jadi, ada masa kita perlu buka buku, ada masa kita perlu buka slide daripada pensyarah. Yang mana kadang-kadang ada pensyarah, macam kalau di kuis, setiap subjek itu diperuntukkan dalam satu semester tu hanya 3 kali sahaja sekurang-kurangnya untuk membuat pertemuan secara langsung dalam Google Meet atau Zoom macam tu. Selebihnya adalah pembelajaran secara tidak selari. Macam contoh, pensyarah bekalkan slide dan kita perlu baca dan mungkin jawab kuis selepas itu. Jadi itu atas inisiatif diri kita sendiri, bagaimana untuk kita manage masa tu. Adakah masa yang kita terluang tu kita gunakan untuk tugasan ataupun kita buat perkara yang sebaliknya. Jadi itu daripada diri kita sendiri, kita perlu praktikkan macam mana kita kat kampus macam tu lah kita dekat rumah. Jadi kalau kita buat macam tu, saya rasa tak jadi masalah lah. Tak jadi masalah bila kita berada di mana-mana pun. Okey, Affan sebagai pelajar kuis ya, mungkin orientasinya banyak kepada elemen agama kan. Jadi kalau ikutkan jadi penyiar ni, apa mungkin program impian yang ingin anda terbitkan lah kalau diberi peluang nanti dah masuk ke alam pekerjaan? Oh, program impian program impian. Saya pun tak pernah terlintas untuk adakan satu program, tapi mungkin kita boleh, mungkin kalau saya lah diberi peluang mungkin akan jalankan satu program hiburan, tetapi berunsurkan Islamik macam tu. Macam banyak sekarang, tapi kita boleh cuba renew, rebrand dan sebagainya untuk jadikan dia lebih menarik. Yang ada elemen Islamik lah. Boleh nyanyi nasyid sikit tak? Saya takut tertidur semua nanti. Okey, tak apa pun. Terima kasih untuk Affan berkongsi fikrah anda untuk pagi ini. Dan nanti insyaAllah dapat kembali ke kampus dan juga dapat terus mengasah idea dan kreativiti. Itu dia Muhammad Affan Rostam, pelajar kuis yang dapat kita hubungi tadi untuk berkongsi cabaran. Katanya tadi 5 kali ganda kesusahan sebab makin bertimbun tugasan dan ada kawan yang tak dapat dikesan dan juga takut tertinggal dengan subjek yang diajar oleh pensyarah. Okey, semoga dipermudahkan.